Lintas langsung pertama kita ke Bumi Kenyalang. Fokus hari ini ialah inisiatif Sarawak untuk mengurangkan kos sara hidup rakyat. Perinciannya bersama Buma Wiyen di sana. Silakan Buma. Baik, terima kasih Atika. Sarawak mengemukakan dua idea atau cadangan baru bagi mengurangkan kos sara hidup rakyat di negeri ini untuk jangka masa panjang. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng menjelaskan antara cadangan itu ialah penggunaan tenaga solar dan pengurangan harga barangan keperluan rakyat seperti ayam. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari mencadangkan agar Sarawak Energy Berhad SEB untuk meneroka penggunaan tenaga solar bagi mengurangkan kebergantungan kepada tenaga elektrik berbayar. Beliau yakin dengan langkah itu ia akan dapat mengurangkan kos pembiayaan elektrik sekaligus menyokong penggiat industri yang memerlukan lebih tenaga dari sumber tersebut. Ke arah itu, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari menjelaskan beberapa akta dan undang-undang akan dipindah. Bagi saya, I don't think it's a problem. Dan saya harap Saudara Julaihi can get expert to debate on this. It doesn't mean that SEB will lose revenue. Orang pun kita tackle, SB pun kita tackle, investor will come over here because investor of the future depends on the financial institution that give them funding, and this institution is based on ESG. Bagi mengurangkan harga ayam pula, beliau mencadangkan agar kerajaan negeri mencari penyelesaian dengan penggunaan biomas sebagai makanan haiwan tersebut. Jelasnya ia bagi mengurangkan kebergantungan makanan haiwan yang kini diimport dari negara luar. Di Sarawak ada biomas yang boleh dikonvert menjadi animal feed dan menjadi fertilizer. Selalunya kita buang aja, kita lihat aja. Keduanya slush, saya dah kongsi, dikendaki oleh pihak industri untuk diletakkan di atas solar panel, sludge of oil palm. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari berkata demikian pada Majlis Amanat Perdana Premier Sarawak 2023 di Pusat Konvensyen Borneo Kuching. Berucap di hadapan lebih 1,000 orang itu termasuk menteri-menteri Kabinet Negeri dan Persekutuan. Selain penyawat awam negeri, beliau juga menjelaskan sedang mencari kaedah untuk membantu penyawat awam. Bagaimanapun, beliau tidak mendedahkan secara lanjut rancangan terbabit kerana masih di peringkat perbincangan. Baik, sementara itu cadangan Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng bagi mengurangkan kos sara hidup tepat pada waktunya. Susulan itu, Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Datuk Julaihi Narawi akan mengadakan satu mesyuarat bagi melaksanakan program yang dipanggil Prosumer. Datuk Julaihi Narawi menjelaskan program yang masih di peringkat permulaan itu seiring dengan cadangan yang dikemukakan oleh Premier Sarawak. Beliau juga yakin akan membantu mengurangkan bebanan isi rumah yang terbeban dengan kos sara hidup ketika ini. Bagi Ahli Dewan Undangan Negeri Kelakar, Ahmad Duri pula, penggunaan biomas akan berupaya memberi pulangan kepada semua pihak meliputi pegawai industri dan pelanggan. Yang dapat diberi kepada manok, sapi, kambing dan sebagainya. Mana kita ada sumber asli kita sendiri. Kita ada bahan biogas yang dapat kita usahakan, biomas. Mereka ditemui selepas Majlis Amanat Perdana Premier Sarawak di Kuching. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Muhammad Razif Hitam berharap komitmen diberikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim terhadap tuntutan Sarawak berhubung Perjanjian Malaysia 1963 MA63 dapat dicapai. Menurutnya, tuntutan MA63 adalah salah satu keutamaan Kerajaan Sarawak yang dipersetujui dalam pembentukan Kerajaan Perpaduan. Muhammad Razif menjelaskan tuntutan itu sesuai dengan apa yang terkandung dalam MA63, khususnya dalam bidang pendidikan, kesihatan dan dari segi bajet pembangunan untuk Sarawak yang hampir sama besar dengan Semenanjung akan dapat ditambah baik. Beliau yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Saribas menambah kawasannya akan turut menerima lebih banyak peruntukan untuk digunakan membangunkan kawasan itu jika tuntutan terhadap MA63
63 dapat dicapai. Beliau memberitahu demikian ketika ditemui media selepas menyempurnakan program memperkasakan ekonomi wanita melalui digital di Debak pada Rabu. Terdahulu dalam ucapannya, beliau menyeru pihak Persatuan Ibu Tunggal Sarawak PITSA agar terus merancangkan inisiatif yang boleh menaikkan sosioekonomi yang bersifat tahan lama dan bukannya hanya berbentuk one-off semata-mata. Katanya sebanyak 53 cawangan Persatuan Ibu Tunggal Sarawak yang didaftarkan secara keseluruhan dan Saribas merupakan cawangan yang ke-53. Tambah beliau, program tersebut diadakan untuk membuka ruang kepada ibu tunggal yang ada di Saribas agar mendaftar di bawah Persatuan Ibu Tunggal Sarawak. Sementara itu, pada Majlis Berasingan, Muhammad Razi yang mempengerusikan mesyuarat cadangan projek tebatan banjir dan aktiviti pengambilan pasir di Kampung Tanjung Asam Sepauh. Beliau berkata akan mengukakan 2 kertas kerja kepada Jabatan Pengaliran dan Saliran DID Betong untuk mengatasi masalah banjir di kawasan tersebut. Menurutnya, cadangan pertama membabitkan projek pembinaan terusan di kawasan Debak yang menelan kos sebanyak 30 juta ringgit. Manakala cadangan kedua, iaitu projek tebatan banjir juga membabitkan kos berjumlah 30 juta ringgit untuk dilaksanakan di kampung-kampung sebelah Sungai Saribas. Tambah beliau, projek itu telah dipersetujui dan dimasukkan di bawah Agensi Pembangunan Bahagian Betong, BDDA. Banjir besar pada tahun 2021 telah mengakibatkan jambatan gantung yang menghubungkan kawasan perkampungan Long Luteng ke Sekolah Kebangsaan SK Long Luteng musnah sepenuhnya. Keadaan ini menjadikan sekolah tersebut hanya dapat dihubungkan menggunakan perahu dari perkampungan Long Luteng. Situasi itu sekaligus mengakibatkan kehadiran pelajar ke sekolah sedikit menurun selain dipengaruhi kemampuan kewangan ibu bapa menghantar anak ke sekolah. Ciciran ini berlaku ada banyak faktor sebenarnya dan kadang-kadang faktor jarak, faktor kemampuan untuk pergi ke sekolah feeder yang letak sedikit jauh daripada kampung. Itu menjadi satu isu besar sebenarnya. Tapi saya percaya, yakin dan percaya sekiranya ada satu jenis sokongan dan dorongan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, bukan saja daripada pihak sekolah, kita rasa isu keciciran ini dapat diatasi sepenuhnya. Sebab yang isu utama adalah kewangan. Mereka tidak mampu untuk menghantar anak dari lokasi yang jauh ke sekolah feeder. Guru Besar Muda SK Long Luteng, Savita Rao dari Sungai Petani Kedah memohon sendiri untuk berkhidmat di sekolah berkenaan sebagai pentadbir sekolah kategori pedalaman 3 itu sedang mewujudkan jaringan baik dengan ibu bapa pelajar. Jelasnya ini akan memberi keyakinan bahawa anak-anak mereka dijaga dengan baik di asrama dan sekolah selain berupaya mengatasi isu kehadiran dan keciciran pelajar-pelajar pribumi khususnya pelajar Penan. Savita Rao yang lebih dikenali sebagai Cikgu Sawi telah berkhidmat 14 tahun di Sarawak berkata demikian kepada RTM semasa program kunjung bantu Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak ke sekolah pribumi di daerah Baram pada Isnin. Rombongan yang diketuai pengarah JPNS Datuk Dr. Azhar Ahmad itu menyantuni pelajar-pelajar pribumi SK Long Luteng dan guru-guru serta kekenangan sekolah terbabit yang turut berdepan isu bangunan sekolah yang daif. Datuk Dr. Azhar semasa berucap pada majlis ringkas di sekolah berkenaan menghargai usaha berterusan guru di sekolah tersebut biarpun mendepan pelbagai cabaran termasuk kekurangan rumah kediaman yang selesa. Ini sedikit sebanyaklah saya dapat memahami, merasai dan melihat sendiri cabaran-cabaran yang dilalui. Tetapi mungkin kalau kita lihat dari sudut yang berbeza, tuan-tuan, apa yang impak atau kesan yang telah kita capai, yang telah kita perolehi daripada segala pengorbanan dan usaha gigih kita selama ini, tuan-tuan, mendidik anak-anak kita. Sebenarnya itu yang mungkin membuat kita sentiasa bersemangat, sentiasa tersenyum kembali melihat kejayaan-kejayaan yang dicapai oleh anak-anak kita walaupun mereka berada di dalam di satu kawasan yang sangat jauh dan tidak ramai manusia yang boleh melakukan apa yang dilakukan oleh tuan-tuan dan puan-puan sekalian.
Perjalanan ke SK Long Luteng menggunakan kenderaan 4 pacuan roda mengambil masa perjalanan sehingga lebih 5 jam dari Bandar Emiri bergantung kepada keadaan dan cuaca. Sekolah tersebut mempunyai 157 pelajar, 13 guru dan 10 anggota kumpulan pelaksana. Baik, akhir sekali penganjuran seminar zakat oleh Tabung Baitul Mal Sarawak TBS berupaya memberi pemahaman yang jelas berkaitan kepentingan zakat secara menyeluruh dalam kalangan masyarakat Islam di negeri ini. Pengurus Besar TBS Dato' Abang Muhammad Shibli Abang Muhammad Naili berkata, seminar tersebut menyentuh pelbagai sudut pengurusan zakat untuk meningkatkan ekonomi masyarakat Islam, hukum dan kewajipan menunaikan zakat. Dato' Abang Muhammad Shibli menjelaskan pada masa sama ia berupaya meningkatkan kesedaran masyarakat berkaitan pengurusan harta dan tabungan dalam perspektif Islam. Beliau berkata demikian dalam ucapannya pada perasmian seminar zakat peringkat bahagian di Dewan Bunga Raya Limbang. Seramai 250 peserta yang terdiri daripada kaki tangan kerajaan, pemimpin tempatan dan masyarakat setempat menyertai seminar sehari itu yang memberi banyak manfaat kepada mereka. Ia sangat baguslah memberi kesedaran kepada semua umat Islam khususnya di Bandar Limbang ini bagi kefahaman untuk kita membayar zakat. Untuk zakat ni bagi bantuan kepada masyarakat-masyarakat yang memerlukan, bagi kepada yang dari segi bantuan kesihatan, pelajaran kepada penduduk lah. Semuanya bagus. Pada majlis itu juga Dato' Abang Muhammad Shibli turut menyampaikan bantuan TBS kepada 3 penerima di bawah bantuan program mengukuhkan tradisi keilmuan dan program memantapkan kebajikan ummah dengan nilai keseluruhan berjumlah RM8,425. Setakat 31 Disember 2022, sejumlah RM84.70 juta hasil agihan zakat telah diagihkan kepada asnaf yang layak melalui 4 program utama di bawah TBS, iaitu program mengukuhkan tradisi keilmuan, program membangunkan institusi Islam, program memantapkan kebajikan ummah dan program peningkatan kemahiran ummah. Baik saudara, sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Atikah di Angkasa Puri. Atikah, silakan.